Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali dalam kelas perniagaan tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Nura. Hari ini kita akan membincangkan bab 1 pengurusan sumber manusia di bawah subtopik 1.6 mencipta satu struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan. Murid-murid, bagi subtopik 1.6 ada pada muka surat 21 dalam buku teks. Diharapkan murid-murid telah bersedia untuk belajar, dah ada buku teks dan buku catatan masing-masing. Berdasarkan DSKP, pada akhir pembelajaran, murid dijangka akan dapat 3.1.6 mencipta satu struktur organisasi dalam sesebuah perniagaan. Murid-murid, apa itu yang dikatakan sebagai struktur organisasi? Secara umumnya, seperti yang kita sedia maklum, struktur bermaksud susunan. Manakala organisasi pula bermaksud sekelompok orang, sama ada 2 orang ataupun lebih, yang disatukan dalam satu kerjasama. Jadi secara umumnya, struktur organisasi ini merupakan suatu susunan unit-unit kerja dalam sesebuah organisasi. Mari kita lihat pula apa yang dimaksudkan sebagai struktur organisasi dalam buku teks. Dalam buku teks dinyatakan bahawa struktur organisasi ini menunjukkan cara pembahagian setiap tugas dan tanggungjawab dalam kalangan pekerja. Terdapat beberapa jenis struktur organisasi bagi memenuhi keperluan perniagaan. Maksudnya, melalui struktur organisasi ini, kita akan dapat lihat tugas dan tanggungjawab setiap pekerja yang perlu dilaksanakan oleh setiap bahagian dan sebagainya, mengikut struktur organisasi yang telah ditetapkan. Murid-murid, ada 5 jenis struktur organisasi yang akan kita pelajari, iaitu yang pertama, struktur organisasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, struktur organisasi berdasarkan produk. Yang ketiga, struktur organisasi berdasarkan geografi ataupun wilayah. Yang keempat, struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Dan yang kelima, struktur organisasi berdasarkan matriks. Biasanya dalam sesebuah organisasi, walau sekecil mana pun sesebuah syarikat itu, biasanya akan ada struktur organisasi kerana struktur organisasi ini sangat penting untuk menggambarkan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh para pekerja. Mari kita pelajari setiap jenis struktur organisasi ini. Murid-murid, struktur organisasi yang pertama ialah struktur organisasi berdasarkan fungsi. Struktur organisasi ini digunakan secara meluas kerana mudah dibentuk dan mudah dipraktikkan. Ini ialah struktur organisasi yang paling banyak organisasi gunakan, iaitu struktur organisasi berdasarkan fungsi. Kalau keluar dalam soalan periksa pun, dia tanya struktur organisasi yang manakah yang paling banyak digunakan di mana-mana organisasi. Jawapannya struktur organisasi berdasarkan fungsi. Diwujudkan berdasarkan kepada fungsi utama dalam organisasi. Dia ikut apa fungsi dalam sesebuah syarikat itu. Contohnya, ada bahagian pemasaran, pengeluaran, kewangan, penyelidikan, pembangunan serta pengurusan sumber manusia. Dan biasanya struktur organisasi ini dia menempatkan seseorang pekerja itu berdasarkan ikut kemahiran ataupun kepakaran dalam fungsi tertentu. Contoh, kita boleh lihat rajah 1.4 ini, contoh struktur organisasi berdasarkan fungsi, di mana ada pengurus besar, di bawahnya ada pengurus pengeluaran, pengurus kewangan, pengurus pemasaran, pengurus R&D dan pengurus sumber manusia. Sebagai contoh, individu yang ditempatkan berdasarkan fungsi itu tadi, pengurus pengeluaran pastinya dia mahir dalam aktiviti pengeluaran. Pengurus kewangan pula pastinya individu itu mahir dalam bidang pengurusan kewangan, mencari dana dan sebagainya. Pengurus pemasaran pula pastinya individu yang mahir dalam menguruskan pemasaran, bagaimana untuk meningkatkan jualan dan apa strategi yang sesuai untuk menjalankan pemasaran perniagaan. Pengurus R&D pula pastinya mahir dalam bidang penyelidikan, dan pengurus sumber manusia pula, seperti yang kita telah belajar sebelum ini, individu yang mahir dalam menguruskan pengambilan, latihan dan kebajikan pekerja. Kebaikannya, struktur organisasi berdasarkan fungsi ini ialah pekerja akan memberi tumpuan dan fokus kepada bidang tugasnya sahaja. Ini secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kemahiran kerana pekerja itu terus melakukan kerja yang sama dalam jabatannya. Seterusnya, struktur organisasi yang kedua ialah struktur organisasi berdasarkan produk.
Biasanya, struktur organisasi ini digunakan oleh perniagaan berskala besar yang mengeluarkan pelbagai jenis produk. Tujuannya untuk memudahkan pihak pengurusan menyelaraskan operasi atau perkhidmatan yang berkaitan. Individu yang bekerja ini akan ditempatkan mengikut pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kepakaran dalam penghasilan satu-satu produk tertentu. Kita boleh lihat contoh rajahnya 1.5, contoh struktur organisasi berdasarkan produk, di mana di atasnya ada pengurus besar, kemudian di bawahnya ada pengurus produk A, pengurus produk B, pengurus produk C, pengurus produk D dan pengurus produk E. Dan contoh organisasi yang mengeluarkan banyak produk, kita boleh lihat di sini PepsiCo, ada banyak produk yang dikeluarkan dan pastinya setiap produk itu ditempatkan seseorang pengurus yang berpengalaman ikut kemahiran berdasarkan produk tersebut. Kebaikan menggunakan struktur organisasi ini adalah sesebuah organisasi itu akan dapat meningkatkan produktiviti dan kreativiti kerana berlakunya pengkhususan kerja dalam kalangan pekerja. Selain itu, seseorang pekerja itu juga akan lebih mudah untuk menangani kalau ada masalah, jika ada berlaku perubahan dalam proses pengeluaran produk, kerana individu itu ditempatkan untuk menguruskan satu-satu produk tertentu. Struktur organisasi yang ketiga ialah struktur organisasi berdasarkan geografi ataupun wilayah. Struktur organisasi ini diwujudkan berdasarkan kawasan pasaran yang menjadi fokus syarikat. Struktur organisasi ini memerlukan sejumlah kaki tangan yang besar di ibu pejabat bagi tujuan penyelarasan jabatan, unit dan bahagian di pelbagai wilayah. Kita boleh perhatikan contohnya pada rajah 1.6 ini, contoh struktur organisasi berdasarkan geografi ataupun wilayah. Kita ada pengurus besar, di bawahnya ada pengurus wilayah utara, pengurus wilayah selatan, pengurus wilayah timur, pengurus wilayah Sabah dan juga pengurus wilayah Sarawak. Dan semestinya pengurus-pengurus ini dia akan menguruskan di kawasan-kawasan tertentu. Contohnya, kalau dalam Malaysia ni, wilayah utara ini pengurusnya pastinya akan menguruskan negeri-negeri di bahagian utara seperti Kedah, Perlis, Pulau Pinang, dijaga oleh seorang pengurus. Manakala pengurus wilayah selatan pula, dia akan menguruskan negeri-negeri di wilayah selatan seperti Negeri Sembilan dan Johor, dan begitulah negeri-negeri yang seterusnya. Seterusnya, struktur organisasi yang keempat ialah struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Diwujudkan berdasarkan kepada keperluan dan kehendak pelanggan syarikat tersebut. Struktur organisasi ini ikut apa kehendak pelanggan. Biasanya wujud dalam organisasi yang menawarkan perkhidmatan. Penempatan pekerja adalah bergantung kepada kepakaran mengikut jenis perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kalau kita perhatikan di sini, struktur organisasinya rajah 1.7 tu, atas sekali ada pengurus besar, kemudian di bawahnya ada pelanggan A, di mana kita ikut kehendak pelanggan. Pelanggan A tu dia nak mengenai tentang perkhidmatan kaunter. Pelanggan B pula berkaitan dengan perkhidmatan mesin ATM. Pelanggan C pula berkaitan dengan khidmat nasihat pelaburan, dan pelanggan D perkhidmatan lain. Mungkin murid-murid pernah mengikut ibu bapa berkunjung ke bank atas urusan tertentu. Beginilah contoh-contoh perkhidmatan yang disediakan oleh pihak bank. Kalau kita perhatikan, bila kita pergi bank tu, akan ada beberapa kaunter yang disediakan dan setiap kaunter itu menawarkan perkhidmatan yang berbeza. Kebaikan struktur organisasi ini ialah organisasi akan dapat meningkatkan tahap perkhidmatan dan kemahiran pekerja kerana pekerja itu telah dilatih untuk memenuhi kehendak pengguna secara khusus. Akhir sekali, struktur organisasi yang kelima iaitu struktur organisasi berdasarkan metrik. Struktur organisasi ini juga dikenali sebagai sistem berbilang arahan. Sebab apa? Dia mengamalkan kombinasi dua jenis struktur organisasi, iaitu struktur organisasi mengikut fungsi dan juga struktur organisasi mengikut produk. Kita perhatikan contoh pada rajah 1.8, contoh struktur organisasi berdasarkan metrik, di mana ada pengurus besar, kemudian ada sebaris pengarah projek, pengarah operasi, pengarah kewangan, pengarah reka bentuk, pengarah pemasaran dan pengarah sumber manusia.
Dan di bawah pengarah projek ini pula ada pekerja di bawahnya, iaitu Executive Project A, Executive Project B dan Executive Project C. Kalau kita perhatikan struktur organisasi ini, dia mempunyai dua rantaian arahan, iaitu arahan menegak dan juga melintang. Ini bermakna pekerja perlu membuat laporan kepada dua ketua. Sekadar untuk pengetahuan murid, ya. Kebaikan struktur organisasi ini ialah pekerja akan lebih berkebolehan untuk mengendalikan dua matlamat serentak kerana dah biasa menerima arahan daripada dua ketua, dan kerjasama antara bidang juga dapat dilakukan. Tetapi kelemahan bagi struktur organisasi ini ialah dia agak kompleks sedikit dan mungkin akan menimbulkan beberapa masalah seperti perselisihan faham antara pengurus dan staf kerana mungkin berlaku percanggahan arahan. Sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih ya murid-murid kerana telah sudi menonton video ini sehingga selesai. Diharapkan video ini dapat membantu murid-murid belajar di rumah. Sekiranya murid-murid ada kemusykilan ataupun pertanyaan, bolehlah diajukan kepada guru masing-masing. Murid-murid boleh cuba membuat latihan yang diberikan oleh guru. Selamat maju jaya, teruskan usaha. Cikgu doakan anda semua akan terus berjaya. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang.